Okey, Assalamualaikum semua. Jadi kita akan terus kita punya lessons. Okey, kita masih di dalam tajuk yang kedua, iaitu berkenaan dengan carbon compounds. Okey, jadi di video kali ini kita akan masuk salah satu kumpulan hidrokarbon. Okey, so sebelum ni cikgu dah explain dah apa yang dimaksudkan dengan hidrokarbon. So hidrokarbon ni ialah sebatian di mana sebatian itu dia cuma ada elemen karbon dengan elemen hidrogen sahaja di dalam sebatian tu lah. Okey, dan salah satu contoh untuk hidrokarbon ni ialah alkane. Okey, alkane ni sebenarnya dia nama group, okey, nama family. Okey, family alkane, kumpulan alkane. And then dalam alkane ni dia ada banyaklah, dia ada methane, ethane, propane, butane dan sebagainya. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama, macam mana kita nak kenal alkane? Okey, macam mana kita nak kenal alkane? Senang saja. Kalau cara nak kenal alkane, kita tengok pada carbon to carbon bonds. Okey, kalau carbon to carbon bond, semua single bond bermaksud sebatian itu ialah sebatian alkane. Contoh dia macam ini. Kita ada C, single bond C, single bond C. Okey, lepas tu and the rest tu kita isi dengan hydrogen. Okey, so ini ialah contoh alkane. Okey, ini nama dia propane. Kenapa propane? Okey, yang tu kita tengok, jangan susah hati. Okey, first macam mana nak kenal alkane? Kita tengok karbon ni kita panggil sebagai carbon chain lah. Okey, rantaian karbon. Kalau rantaian karbon tu, setiap karbon tu dia ada single bond. Maksudnya setiap karbon tu dibond dengan single bond. Okey, so maksudnya kalau semua single bond, maksudnya sebatian tu ialah sebatian alkane. Okey, dan lagi satu, remember, alkane ni ialah hidrokarbon. So dia mesti ada elemen karbon dan juga elemen hidrogen sahaja. Dia tak boleh ada elemen lain. Tiba-tiba ada oksigen kat sini. Dia tak boleh. Okey, dia mesti karbon dan juga hidrogen, and then semua karbon tu dihubungkan dengan single bond. Okey, boleh? Right. Okey, tu yang pertama lah, macam mana cara nak kenal alkane. Okey, yang kedua, okey. So sebelum ni cikgu explain apakah rules macam mana kita nak lukis karbon. Okey, so karbon dia mesti ada 4 bond. Okey, sama ada macam ini, okey, ataupun macam ini, okey, ataupun macam ini, okey, ataupun macam ini. Okey, so dia tak kisahlah macam mana. Okey, tapi asalkan dia punya bond sekeliling karbon tu mesti 4. Okey, dan selalunya kalau dalam alkane ni, okey, yang kita banyak jumpa yang ini. Okey, yang ini kita akan banyak jumpa. Yang dua ni akan masuk dalam kumpulan lain, iaitu kumpulan alkene. Okey, nanti kita akan tengok. Dan satu lagi ni kumpulan alkyne. Okey, tapi yang ini kita tak cover lah dalam syllabus awak. Okey, yang kita cover dalam syllabus SPM yang ini dengan yang ini. Okey, so yang ini alkane, yang ni alkene, nanti lepas alkane, alkyne ni kita tak cover. Okey. Okey, so soalan dia, kenapa karbon mesti ada 4 bond? Okey, mesti ada 4. Kenapa tak boleh 5? Kenapa tak boleh 6? Okey, so dia back to basic. Karbon dia ada valence 4. Okey, kalau kita tengok karbon, okey, kita tengok dia punya valence shell. Okey, so dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, ingat lagi valence ni ialah elektron yang duduk pada shell paling luar. So dia ada 4 elektron dekat valence shell. Okey, so dia ada dekat outermost shell dia ada 4 valence elektron. Okey, so macam mana dia nak mencapai kestabilan? Okey, karbon dia mesti mencapai octet. Okey, baru dia boleh stabil. Okey, and then barulah datang hidrogen. Okey, hidrogen dia ada berapa elektron? Dia ada satu saja. So dekat valence dia memang ada satu shell, dia cuma ada satu. Okey, sini hidrogen. Ni pun hidrogen. Okey, satu lagi. Satu. Okey, so nampak. And then barulah dia buat bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so karbon dah mencapai octet. Tapi kalau hidrogen dia mesti mencapai duplet. Okey, sebab asal dia satu.
ada satu elektron, and then dia buat bond, dia share elektron satu dia tu dengan carbon. So dia mencapai duplet. So that's why kita akan dapat macam ni. 1, 2, 3, 4 hidrogen kat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Okey, boleh. So carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so ini bab chemical bonds, okay, yang kita belajar sebelum ni lah, bab 5. Okey, boleh okey. So itulah kenapa carbon dia mesti ada 4 bond. Okey, dia mesti boleh buat 4 bond saja, dia tak boleh buat 5, tak boleh buat 6, sebab dia cuma ada 4 valence. Dia ada 4 valence. Okey, hidrogen ada 1 je valence, so hidrogen cuma boleh buat 1 bond. Okey, hidrogen boleh buat 1 bond sahaja. Okey, so kalau macam ni kira salah lah. Okey, ni ada hidrogen, lepas tu ada sini pula, so jadi salah. Okey, ni jadi salah sebab hidrogen dia mesti 1 bond sahaja. Okey, boleh. Tapi kalau karbon dia mesti ada 4 bond keliling dia. Okey, sama ada dia bond dengan C ataupun dia bond dengan H. Okey, kalau dalam hidrokarbon, okey, C ni dia boleh bond dengan C ataupun C dia boleh bond dengan H. Ni dalam hidrokarbon. Okey, boleh? Alright. Okey, next seterusnya ini nak lukis tak? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogen, 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 hidrogen. Okay, so now cikgu nak explain formula. Okay, so awak dah jumpa molecular. Okay, molecular formula. Okay, lagi satu yang ni tambahan. Okay, yang awak tak pernah jumpa sebelum ni, structural. Okay, structural formula. Okay, structural formula ni benda apa? Structural formula ni yang ini. Okay, yang ini structural formula. Okay, structural formula ni dia tunjuk awak structure compound itu. Maksudnya dia tunjuk macam mana dia bond. Okay, dia tunjuk macam mana setiap atom tu dia bond. Okay, contoh dia macam ni. Carbon yang ini macam mana dia bond? Okay, dia bond dengan hidrogen ni, dia hidrogen ni. Lepas tu dia bond dengan satu C sebelah dia. Nampak? So kita nampak macam mana carbon tu dia buat bond. Dia buat bond dengan siapa? Okey, kalau macam carbon tengah ni dia buat bond dengan siapa? Okey, belah kanan dia dengan carbon ni, belah kiri carbon, atas carbon, bawah atas hidrogen, bawah hidrogen. Okey, so kita nampak macam mana setiap atom tu dia bond. Kalau macam hidrogen yang ni, okey, hidrogen yang ni dia buat satu bond dengan carbon sebelah dia. Kalau macam hidrogen yang ni dia buat bond dengan carbon bawah dia. Nampak? Okay, so kita boleh nampak, kita boleh tahu macam mana dia bond, sama ada atas, bawah, kanan, kiri, kita boleh nampak. Itu structural formula. Kalau molecular formula, dia ringkasan kepada structural formula. Okay, molecular formula dia cuma bagi tahu sahaja elemen apa dan berapa yang dia ada. Okay, untuk yang structural formula yang atas ni, kita ada berapa C? Kita ada 3 C yang dekat tengah ni. Okay, so C3, hidrogen ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada hidrogen 8. Okey, so ini ialah molecular formula. Nampak? Molecular formula dia tak bagi tahu awak macam mana carbon tu bond. Dia cuma bagi tahu elemen apa yang ada. So dia ada elemen carbon dengan hidrogen, and then berapa bilangan dia. So dia ada 3C, dia ada 8H. Okey, itu molecular formula. Tapi kalau structural formula, dia bagi tahu awak macam 3D. Dia bagi tahu awak macam mana atom, setiap atom tu dia bond to each other. Okay, awak boleh tahu carbon bond dengan siapa, hidrogen bond dengan siapa. Carbon yang ni bond dengan berapa hidrogen, bond dengan berapa carbon. Carbon yang ni pula bond dengan
berapa hidrogen, bond dengan berapa hidrogen, single bond ke, double bond ke, triple bond ke, awak boleh nampak daripada structural formula. Okey, boleh. Okey, itu beza structural dengan molecular formula. Okey. So cikgu rasa setakat itu dahulu, okey, pengenalan untuk alken. Okey, pengenalan untuk alken senang saja. Okey, so awak kena tahu alken ni dia ialah pecahan daripada hydrocarbons, okey, sebatan yang cuma ada elemen hidrogen dan juga elemen karbon sahaja. Macam mana nak kenal dia alken? Kita tengok pada carbon to carbon bonds. Kalau carbon to carbon bond semua single bond, tak ada double bond, tak ada triple bond, means dia ialah alken dan dia cuma ada elemen karbon dengan elemen hidrogen sahaja. Okey, and then kita juga dah tengok berkenaan dengan rules lah, macam mana kita nak lukis. Kenapa karbon mesti ada 4 bond sahaja? Kenapa karbon boleh buat 4 bond sahaja? Okey, itu berbalik kepada dia punya valence elektron. Dan kenapa hidrogen cuma boleh buat 1 bond sahaja? 1 bond lah, bukan single bond. 1 bond maksudnya kenapa bond hidrogen boleh buat 1 bond sahaja? Dia tak ada 2, 3, 4, 5 tak. Kalau karbon dia ada 4 bond dia boleh buat. Maksudnya ada 4 tangan. Hidrogen cuma ada 1 tangan. Okey, kenapa? Yang itu berbalik kepada valence elektron. Okey, yang cikgu dah explain tadi. And then yang last sekali cikgu explain juga berkenaan dengan molecular formula dan juga structural formula. Okey, nak senang ingat, structural formula dia beritahu awak setiap atom tu macam mana dia bond. Dia bond dengan siapa? Single bond ke, double bond ke, triple bond. Okey, atas, bawah, kanan, kiri dia ada elemen apa. Okey, tapi kalau molecular formula dia cuma beritahu awak berapa setiap elemen yang ada dalam sebatian tu. Okey, katakan ada 3C, ada 8H. Awak cuma boleh tahu bilangan elemen dengan elemen apa sahaja yang ada. Okey, awak tak boleh tengok macam mana ni bond dengan siapa, ini bond dengan siapa, kita tak boleh tengok. Okey, so itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan introduction untuk alken. Okey, so ini baru introduction. Next kita akan tengok macam mana kita nak naming. Okey, alken ni dia ada banyak. Dia ada methane, ethane, propane, butane, semua N belakang. Okey, so apa yang macam mana kita nak tahu? Kalau yang ni kita nak panggil apa? Kalau macam ni pula, lukisan macam ni kita nak panggil apa? Kalau dia ada 2C panggil apa? Kalau dia ada 3C nak panggil apa? Okey, so next video kita akan tengok. So check it out. Thank you so much. Okey, so awak faham anything, just ask. Okey, so thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.